soalan yang pecahan. Dia bagi pecahan kepada awak, dia nak dalam unit tu. Okay, contohnya, hari ni kita nak tengok 3 perkara. Yang pertama, pertukaran yang melibatkan, dengar soal cikgu kan? Kalau tak dengar ayat dah. Melibatkan jam ke minit. Satu kita nak tengok, jam ke minit. Kemudian kita nak tengok tukarkan pecahan dari hari nak pergi pada jam. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tahun ke bulan. 3 perkara je hari ni kita nak tengok. Okay, kemudian kelas seterusnya kita akan sambung lagi dengan 3 lagi perkara yang kita akan tukar dalam masa. Jadi sebelum kita nak tengok pertukaran ini, kita kena tahu dulu fakta dia ataupun rumus perkaitan dia. Kalau jam ke minit tu berapa? Jadi ingat semula, kita ingat imbas semula ni, yang ni awak dah belajar. Kena tahu bahawa 1 jam tu ada berapa minit? 60 minit. 60 minit. Jangan tukar. Sebab kita akan guna benda tu hari ni. Dan seterusnya lah. Kalau tu soalan melibatkan pertukaran pecahan daripada jam kepada minit. Okay, yang seterusnya, 1 hari bersamaan kita kena tahu dengan 24 jam. Dalam semua dunia ni memang 1 hari 24 jam. Tak ada lagi kita pergi negara lain 23 jam, 30 jam. Tak ada. Semua sama. Okay, 1 tahun pula kita kena tahu itu adalah 12 bulan. Jadi hari ni kita nak tengok bila dia bertukar daripada jam, dia katanya hari ni kita nak tengok 1 daripada unit jam nak pergi kepada minit. Bila nombor yang kecil nak pergi pada nombor besar, kita kena tahu tu operasi apa yang kita guna. Sama ada darab ke bahagi. Ni imbas mula je ni. Darab ke bahagi? Sudah. Kalau nak pergi ke nombor banyak, mestilah dah. Darab awak. Kalau bahagi dia makin sikit nombor tu. Macam kita ada duit 5 ya, kita kena bagi ke orang. Duit tu jadi makin banyak ke makin sikit kita? Sikit. Makin sikit. Sama lah juga kalau kita nak pergi daripada nombor 1, daripada jam tu 1, dia nak pergi kepada minit, jadi nombor 60. Daripada 1 nak jadi 60 jadi makin besar. Jadi kita akan guna darab. Darab pula kena darab dengan 60. Sebab 1 jam 60 minit. Okay. Kalau kita nak tukarkan daripada jam ke minit, kita kena darab dengan 60. Kena ingat. Okay. Kemudian kalau kita nak tengok ini, 1 hari nak pergi kepada jam pula dah. 1 hari tu nak pergi pada jam. Kita akan darab dengan berapa? 24. 24. Kalau pertukaran yang melibatkan tahun dengan bulan. Tahun nak pergi kepada bulan. Kita akan darab dengan 12. Darab dengan 12. 3 perkara tu je cikgu suruh ingat dulu. Jangan tukar lagi. Kita nak mendarab sahaja hari ni. Sebab dia pergi pada unit nilai lagi besar. Okay, kita tengok dulu. Kita tengok sepitah lalu muka jam. Jelas tak gambar dia awak? Jelas. Okay, kalau jelas beres. Okay, tengok pada nombor 1 dah. Muka jam nombor 1. Bila nombor 1 itu tandanya 5 minit. Berapa minit kalau nombor 1 tu? 5 minit. 5 minit. Tapi dia tak akan tanya hari ni. Dia akan bagi soalan dalam pecahan. Dia akan bagi contohnya 1/12 jam. Tengok ni 1/12 jam sama dengan berapa minit. Kalau kita tengok muka jam ni kita tahulah 1/12 jam tu sebenarnya sama dengan 5 minit. Betul? Betul tak? Senyap ni. Okey, kita tengok nombor 2. Nombor 2, dia menunjukkan kepada 10 minit. 10 minit ni, dia boleh diwakilkan dalam pecahan iaitu 2/12 jam. Kalau dia tanya 2/12 jam tu, kita tahu bahawa sebenarnya 10 minit.
Ataupun dia boleh tanya juga 1/6 jam. Kalau dia tanya soalan 1/6 jam ni berapa minit? Kita boleh tahu tu sebenarnya adalah 10 minit. Okey. Untuk pantas, kita tengok ni, macam mana dia dapat 1/12 jam. Dalam muka jam ni, dia ada nombor 1 sampai nombor 12, betul? Betul. Betul? Okey, kemudian baru dia buat sini. 1/12 jam, kita tengok pecahan per 12 dulu. 1/12 jam, 5 minit. 2/12 jam sama dengan 10 minit. 3/12 jam sama dengan 15 minit. 4/12 jam sama dengan 20 minit. Okey, 5/12 jam sama dengan 25 minit. 25 minit. 6/12 jam sama dengan 30 minit. 7/12 jam. 35 minit. 8/12 jam. 40 minit. 10 minit. 9/12 jam. 45 minit. 45 minit. 10/12 jam. 50 minit. 50. 11/12 jam. 55 minit. 55 Ataupun akhir minit. sekali 60 minit. 12/12 minit. sama dengan 1 jam, iaitu 60 minit. Iaitu pecahan per 12. Sekarang kita tengok kalaulah pecahan itu per dengan 6. Kalau 1/6 jam, dia sebenarnya menunjuk kepada 10 minit. Okey? Okey, kalaulah 1/4 jam, berapa minit? Satu per 4 jam, berapa minit? minit. 15 minit. Okey, yang itu pecahan yang kita akan lihat pada ni. Tapi untuk kita ringkaskan, cikgu sudah bina satu jadual. Okey, jadual penting untuk awak ingat. Bahagian ni je kita kena ingat. Bila kita ingat yang ini, insya-Allah lah kita boleh jawab lah kalau pertukaran melibatkan pecahan daripada jam kepada minit. Jadi untuk tu, kita tengok terus contoh. Cikgu bawa awak terus pada contoh. Kita tahu 1 jam sama dengan 60 minit. Dan di sini jadual ni kita akan guna hari ni. Kalaulah dia minta 1/2 jam, kita memang kena darab dengan 60. Tapi lagi bagus kalau kita terus ingat bahawa 1/2 jam tu sebenarnya 30 minit. Lagi cepat kita kira dan dapat jawapan. Kalau dia bagi 1/3 jam, iaitu adalah 20 minit. Kalau 1/4 jam, itu adalah 15 minit. 1/5 jam tu 12 minit dan seterusnya lah. Okay, kita tengok soalan yang pertama dah. Tukarkan 1/2 jam kepada minit. Okay, dia nak suruh daripada jam kepada minit. Tadi cikgu kata kalau jam pergi pada minit, kita kena darab dengan 60. Jadi yang ini 1/2 jam, awak tulis semula. Tulis elok-elok 1/2 jam. Nak tukar kepada minit kena darab dengan 60. Okay, berapa minit jawapan dia? Kalau kita dah ingat jadual tepi ni, kita tak payahlah siapa nak kena kira bahagi. Terus kita boleh dapatkan jawapan. Hati 30 minit. Boleh ikut tak situ? Kelaju lah ajak cikgu. Buat apa tiba-tiba cikgu waktu ambil 30? Kalau secara slow dia ginilah. Okay, cara slow dia kan. 1/2 jam. Semula kita tengok. Kita nak tukar kepada minit. Kita kena darab dengan 60. 1/2 darab dengan 60. Jadi sebab ni pecah kita boleh terus tarik panjang sikit. Okay. 1 darab 60 kita tahulah 60. Kalau pecahan biasanya kita tengok sama ada yang atas dengan yang bawah boleh dimansuhkan ke tak? Boleh potong ke tak? Betul? Betul tak? Kalau 60, maksud dia situ 60 tu benarnya bahagi dengan 2.
Okey, kalau 60 bahagi 2 kita akan dapat 3 darab 2, 6. Ni tolak ni, sifar. Turun sifar ni, sifar lah. Siapa dia? Sebenarnya 60 ni boleh bahagi dengan 2. Kita boleh masukkan. Yang ni jadi 1. Yang ni jadi 30. Boleh? Lepas tu awak ambil 1 darab dengan 30. Sama dengan 30 minit. 30 minit. Slow-slow lah Cikgu Gi. Tapi kalau awak boleh ingat jadual di tepi ni. Awak cuma buat 1/2 darab dengan 60. Terus tahu dia tu sebenarnya 30 minit. Tak payahlah nak kira bahagi ke apa. Okey, kita tengok yang contoh kedua ke. Okay, contoh yang kedua, 2/3 jam. Jam nak pergi pada minit. Kena darab dengan 60. Itu pun darab, kita tulis darab dengan 60. Okey, boleh terus tarik panjang sikit. Okey. Dengan 20 minit. Kalau ada 2/3 maksudnya 20 minit tambah dengan 20 minit. Jadi berapa? 40. 40 minit. 40 minit. Maksudnya awak gunakan fakta yang jadual sebelah ni untuk cari jawapan. Yang ini dia bagi 2/3. 2. Yang kita tahu 1/3. 1/3 tu nilai dia 20 minit. Kalau ada 2 bahagian, 20 tambah dengan 20. Dapatlah 40 minit. Slow dulu Cikgu Gi. Okey, katalah Cikgu kata nak tukarkan 1/4. Tak usah 1/4, 3/4 Kita ambil 3/4 jam. Cikgu nak tukarkan kepada berapa minit? Ni cara pantas. Kita tahu 3/4 ni sebenarnya nak kena darab dengan 60 kalau nak tukar kepada minit. Tapi kalau kita rujuk jadual sini, cuba cari pecahan perempat dulu. Mana? Pecahan perempat kita adalah 1/4. 1/4 kita tahu 15 minit, betul? Betul. Okey, kita tahu 15 minit. Sebenarnya 3/4 ini ada 3. 3 benar 1/4. Barulah dia boleh jadi 3/4, betul? Betul. Jadi kita tahu sini nilai 1/4 ni membawa nilai 15 minit. Okey, 15 tambah dengan 15. 30. Cikgu pergi laju 30 tambah lagi 15. Dapat berapa? 45. 45. Jadi 3/4 jam tu sebenarnya 45 minit. Kalau awak boleh gunakan perkaitan jadual ni. Tapi kalau awak tak boleh guna, awak kena guna kira sesa tadi. Supaya cikgu 60 bahagi 2. Agak awak boleh guna jadual ni ataupun awak nak guna cara biasa. Kena bahagi sesa dulu. Awak boleh guna jadual ni ke ataupun awak nak guna cara ni? Bahagi salah satu. Atas. Atas tu mana? Atas ni yang ni? Yang tu. Yang ni. Okey, kalau kita nak guna cara ni, yang ni lah. Okey, kita tengok sini. Tadi dia bagi pecahan satu je, pecahan wajar. Sekarang dia bagi pecahan bercampur. Kalau pecahan bercampur, awak ada 2 cara. Sama ada awak nak tukarkan 3/4 ni jadi pecahan tak wajar dulu. Bila tukar jadi pecahan tak wajar, syarat dia bawah tu darab dengan tambah. Ingat tak pusing gini? Nak tukar pada pecahan tak wajar. Ini cara satu.
Okay, bila kita guna cara ni, kita akan mula daripada 4 darab 2. Okay, 4 darab 2, kita akan dapat 8. 8 tambah dengan 3, kita akan dapat 11. 11 per 4. Okey, kita dah tukar pada pecahan tak wajar. Lepas tu kita tahu kalau nak tukar pada minit, dia kena darab dengan 60. Jadi, awak kena selesaikan. 60. Boleh ke tidak bahagi dengan 4? Ingat semula deh. Per ini maksud dia, pecahan ni, per ini maksud dia adalah operasi bahagi. Jadi kalau kita tengok sini, kalau cikgu tahulah. Tu cikgu kata kalau 11 bagi 4 memang tak boleh. Tak ada dari sifar 4 sebelah, betul? Betul. Kalau 60 dia boleh bahagi dengan 4. Okey, katalah kita dapat 60. Yang ini kita nak guna cara satu awak kata tadi. 60 kena bahagi dahulu dengan 4. 9 bahagi 4, 1 darab 4. Jadi 2, turunkan sifar. Okay, siapa yang guna bahagi palang tu bahagi palang lah. Cikgu guna yang ini lah. Okay, 20 bagi 4 kita akan dapat 5. 5 darab 4, 20. Okay, habis. Jadi jawapan kita 15. Tu. Tak ada baki. Bila tak ada baki, kita terus boleh mansuhkan yang bawah tu jadi 1 dan atas tu. Terus kita tulis jawapan kita iaitu 15. Tapi masih lagi belum selesai sebab masih lagi ada, kita kena kira 11 darab dengan 15. Okey, 11 darab 15. Cuba awak kira ke cikgu. Tubik berapa 11 darab 15? Yes, apa tu? Nak Saidah. Rasanya nak jelas ke? Okey, jawapan dia yang kita akan dapat adalah yes, very good. 165 minit. Okey, yang itu cara satu. Cara satu syarat dia pertama awak kena tukar dia jadi pecahan tak wajar tu. Darab dari bawah, lepas tu tambah dengan nombor alik atas. Itu cara satu cikgu tunjuk. Jadi kita pilih. Awak lah pilih awak nak guna cara mana. Okay, cara kedua. Cikgu nak pergi pada cara yang kedua. Okay, kalau cara kedua, kita tahu sini 2, 3 per 4. Kita pecah dia. Kita pisahkan dia dengan 2. 2 duk sore-sore dia. Kita tahu kalau nak tukar pada minit kena darab dengan 60. Darab 60. Jadi 2 pun kena darab dengan 60. Kemudian tutup kurungan. Tambah ni awak ambil so lagi. Okay, dia pisah 2 dengan 3 per 4 tu. Jadi yang tinggal tu adalah 3 per 4. Kecil tu. Jadi tambah, buka kurungan balik. Ambil awak pisah dia tadi 3 per 4. Darab dengan 60. Okey, cara gini dia tak perlukan awak tukar kepada pecahan tak wajar macam tadi. Nak kena darab dengan tambah. Okey. Kena pisah dulu, lepas tu baru kita kira. Jadi ingat semula, kalau dalam kurungan kita kena selesaikan dalam kurungan dulu. Kalau 2, kita selesaikan dalam kurungan pertama dulu. 2 darab dengan 60. Congok lah, maksud dia tu 2 darab 6 lah. Kalau 2 darab 6 berapa? 2 darab 6 berapa?
8. Ha? 12. 12. 12. Okey, 2 darab 6 kita terus congok. Kita akan dapat 12. Tapi ingat yang ini masih belum jawapan sebab kita darab dengan 2 darab 6. Sebenarnya ada sifar lagi sebutir. Jadi kita tak je sifar sebutir. Jadi 2 darab 60 tu jawapan dia sebenar adalah 120. Okey, itu baru kita selesaikan kurungan yang pertama. Kurungan yang kedua, kita kena selesaikan 3/4 darab 60. Sama juga dengan tadi. Maksudnya 60 kena bahagi dengan 4. Apa cikgu ambil 60 bahagi 4? Sebab 60 boleh bahagi dengan 4. 60 je boleh bahagi dengan 4. 3 tak boleh bahagi dengan 4. Yang boleh bahagi dengan 4 adalah 60 saja. Tadi kita kira dah. Tepi ni 60 bila bahagi dengan 4 jawapan dia 15. Tak ada baki. Okay. Bila tak ada baki tu baru kita boleh potong. Kalau awak kira-kira tubik ada baki 1. Cikgu, saya kira-kira tubik baki 1. Awak tidak boleh menggunakan cara potong gini. Maksudnya dia tidak boleh dibahagi. Syarat dia kalau kita nak mansuh, kita nak guna cara potong ini, dia mesti bahagi tidak ada baki. Tak boleh ada baki. Kalau ada baki maksudnya silap lah. Tak boleh guna cara tu. Kena darab macam biasa. Atas darab atas dulu, kemudian bahagi dengan bawah. Jadi sebabkan dia boleh bahagi, kita tahu dah tadi, bila boleh bahagi, kita terus potong. Di sini dah tulis jawapan kita iaitu 15. Yang ini terus automatik jadi 1. Okey, dia tak ada dah jadi nombor lain. Bila dia bahagi, tidak ada baki. Okey, sekarang kita dah dapat dah jawapan. Awak ni baru sini. Kurungan yang kedua. Belum lagi selesai. Kita kena kira 3 darab dengan 5. 15. Kalau cikgu congok lah 3 darab 15. Macam mana awak nak congok? 15 tambah 15. 30 betul? Betul tak? Okey, yang ini baru Betul. ada 2, 15. Kita nak satu lagi 15. Tambah lagi dengan 15 satu lagi. Dapat 40. 5. Okey, dapat 45. Jadi jawapan yang kurungan kedua tu sebenarnya 45. Masih lagi belum selesai, kita kena tambah. Kalau boleh congok, lagi bagus. Kalau tak boleh congok, kira di bahagian tepi. 120 tambahkan dengan 45. Kita akan dapat jawapan berapa? 165. Yes, 165. Jadi kalau awak nak guna cara satu pun kita akan dapat 165 minit. Cara yang kedua ni pun kita akan dapat 165 minit. Guna salah satu cara, jawapan dia tetap sama. Jadi kalau awak tengok hari ni, awak rasa mana cara yang awak rasa selesa awak nak guna? Cara satu ni kalau cara satu syarat dia, kita kena ambil pecahan penyebut dia, darab dengan nombor bulat depan ni, tambah dulu. Tukar jadi pecahan tak wajar. Lepas tu darab dengan 60. Itu cara satu kalau kita nak guna. Kalau cara nombor 2, macam cikgu buat tadi, cikgu pisahkan dia. 2 duduk sorang, 3/4 duduk dalam kurungan yang kedua. Tapi kita kena tulislah darab dengan 60, darab dengan 60. Sebab kita tahu jam nak pergi pada minit, syarat dia kena darab dengan 60. Okey, bila guna cara ni, awak kena selesaikan kurungan demi kurungan. Sebab kita belajar dah, kalau soalan ada kurungan, kita kena selesaikan dalam kurungan dulu. Okey, jadi awak rasa cara satu ni ataupun cara 2 awak okey? Macam mana? Awak rasa cara satu ke cara 2? Senyap ni, tak ada cara. Okey, kalau satu lagi kita... siapa tu? Tak apa. Kita pergi pada contoh yang seterusnya. Contoh yang seterusnya cikgu tunjuk dulu. Dua-dua cara dah cikgu guna. Dua-dua cara dulu. Ingat ni, ini jam kepada minit. Okey, kita tengok.
Soalan dia 5 per 6 jam nak tukar kepada minit tu. Ingat lalu kalau jam kepada minit kena darab dengan 60. Okay, kita pergi pada cara 1 dulu. Belok pula guys cikgu. Okay, kita tengok cara 1. Ingat cara 1 awak kena tukar jadi pecahan tidak wajar. Nombor pengangka dia lagi besar daripada penyebut. Nombor alik atas lagi besar. Ini cara 1. Okay, cara 1. 5. Kita tulis pula 5 per 6 ni. Ingat darab tambah. Dari bawah ke atas deh. Darab tambah. Okay, bila kita nak selesaikan dia, kita nak tukarkan jadi pecahan tak wajar. 6 darab 5 dulu. Okay, 6 darab 5. Berapa 6 darab 5? 6 darab 5. Okay, 30. Kita pun tulis tepi ni. Takut kita tak ingat kan. Kita tulis dulu. 30. 30 kemudian kita kena tambah. Kena tambah dengan 5 ni. Nombor alik atas ni iaitu 5. 30 tambah 5. Berapa jadi? 35. Okay, kita pun tulis 35. Okay, yang bawah dia, penyebut dia masih kekal. Sebab penyebut dia bagi net, awak kena tulis 6. Jangan ubah dia. Jangan diubah. Kemudian baru kita tarik panjang sikit, darabkan dengan 60. Okay. Bila darab dengan 60, kita tengok siapakah yang boleh bahagi dengan 6. Kalau cikgu tengok scene ni, cikgu tahu lalu awak boleh agak siapa yang boleh bahagi dengan 6. 35 ke 60? 60. Yes, very good. 60. Okay, kalau 60 bagi 6, cikgu rasa semua boleh congak ni. 60 bagi 6, kita akan dapat berapa? 360. Lajunya. Benar kamu. Cikgu kata 60 bagi 6 dulu. 60 bahagi dengan 6. Berapa jawapan awak? 10. Ya, 10. Macam mana keluar 10? Senang saja 60. Kita buat tubik lah. 60 per dengan 6 dekat sini. 6 dengan 6 boleh mansuh jadi 1. Sifar. Letaklah sini. 10 sebenarnya. 60 bahagi dengan 6 sebenarnya 10. Jadi kita mansuhkan dia. Kita potong. Gantikan sini jadi 10. Okay. Masih lagi belum selesai. 35 ni. Awak ada 35. Kena darab dengan 10. Okay. 35 darab 10. Boleh congak. Tak yalah. Kira petok letis ke apa. 35 darab 10. Berapa? Gano ni. Lama 35 darab 10. Berapa? Ya. 350 per dengan 1. Okay, per dengan 1. Per dengan 1 tu kalau tak usah tulis pun tak apa. Terus tulis 350. Tapi 350 apa? Tulis unit dia iaitu minit. 350 minit. Okay, itu cara 1. Kalau cara 1, ingat kena tukar jadi pecahan tidak wajar dulu. Itu cara 1 kalau awak nak guna. Okay, kita tengok mula. Kita tengok semula. Kalau cara 2, syarat dia kita kena pisahkan dia. Pisahkan pecahan nombor bercampur. Kalau pecahan biasa, wajar tak apa. Kita tak perlu pisahkan. Okay, cara 2, kita ambil 5. Okay, 5 buat dalam kurungan. Kita nak asingkan 5. 5 darab dengan 60.
tambah. Tambah dengan ambil pasangan dia 5/6. Buat kurungan lagi, darab juga dengan 60. Kemudian kita kena selesaikan kurungan yang pertama. Okey, kurungan yang pertama kita nampak sini adalah 5 darab 60. 5 darab 60. Tadi cikgu ajar dah congok. Sifar ni tulis lah siap-siap. Kita sekarang hanya mendarab 5 darab 6. 5 darab 6 congok lah. Oh, laju 350. Okey, itu baru kita selesai kurungan yang pertama. Kurungan yang seterusnya. Okey, 5 darab 60 per dengan 6. Jadi kita tengok di sini. Tadi kita dah tengok cara satu, kita tahu bahawa 60 itu boleh bahagi dengan 6. Jadi kita letak sini 1, kita mansuhkan dia. Yang ini jadi 10. Tengok di dalam ni, 5 darab dengan 10, kita akan dapat berapa puluh? Untuk kurungan 2 ni. $300. Berapa kita akan dapat? 5 darab 10. 5 darab 10 kita akan dapat berapa? 50. Ya. 50. Okey. Lepas tu barulah kita tambah. 300 tambah 50. Cikgu anggap kita boleh congok lah kan. Kita akan dapat jawapan iaitu 350. Kita boleh congok. Dan jangan lupa tulis unit dia iaitu minit. Okay, lihat. Cara satu pun kalau awak guna cara satu, tukar dulu pada pecahan tidak wajar, darabkan dengan 60 pun keluar jawapan 350 minit. Kalau awak nak guna cara dua, asingkan dulu, pisahkan dulu pecahan bercampur tu, darab dengan 60, tambah buka kurungan satu lagi, darab dengan 60 pun, jawapan dia tetap sama 350 minit. Jadi sekarang awak terpulang pada awak nak guna cara satu ataupun cara dua. Bagi awak cara mana lagi mudah untuk awak kira? 1. Cara satu teruskan dengan cara satu. Siapa rasa dia selesa dengan cara dua, asingkan dulu. Darab dengan 60. Guna cara yang kedua. Bebas. Okey. Kita tengok dulu latihan nak tukar pada minit. Yang ni dalam buku teks. Dalam buku teks cikgu nak suruh awak terus kira sekarang. Terus kira sekarang. Soalan dia 1A. Ingat nak tukar jam kepada minit, kita akan darab dengan 60. Cikgu nak suruh kira A ni. Kirakan untuk cikgu A 5/6 darab dengan 60. Berapa jadi minit dia? Senang tu, boleh mansuh ya. Oi, laju lah Tobik. Tobik dapat jawapan? Oh, ya. Kita akan dapat 50 minit. Macam mana dapat 50 minit? 60, awak perhati. 5 dengan 6 boleh bahagi tak? 5 bahagi 6. Boleh tak kita ambil 5 bahagi dengan 6? Tak boleh. Tak boleh. Jadi yang kita boleh mansuhkan ialah 60 dengan 6. 60 tu boleh bagi dengan 6. Tadi kita kira dah. Kita tahu kita akan dapat 10. Yang tinggal sekarang hanyalah 5 darab dengan 10. 5 darab 10 kat cikgu tu baiklah 50 minit. Jadi sebenarnya 5/6 jam ni sebenarnya adalah 50 minit. Nampak? Macam mana kita nak tukarkan jam kepada minit. Okey. B pula. Cikgu nak terus kita buat latihan. B pula awak kira. Daripada jam kepada minit. 1/5 darabkan dengan 60. Berapa?
Senang ni. 60. Mudah mesej Dapat ke? Dapat 60? Macam mana dapat 60? Tengok tu. 1/5. 1/5 darab dengan 60. 1 tak boleh mansuh dengan 5. Tapi 60 ni kita boleh mansuhkan dengan 5. Kita boleh bahagi 60 bagi 5. Awak kena kira tepi sikit. 60 bahagi dengan 5 dapat berapa? 12. Yes. 12. Kita tahu dapat 12. Tidak ada baki. Kita potong dan gantikan dia dengan 12. Jadi yang tinggal hanya yang ini yang awak perlu selesaikan. 1. Cara baca dia 1 darab 12. 1 darab 12 kita akan dapat berapa? 1 darab 12. 12. 12. 12 bahagi dengan 1. Tak payahlah. Kalau 12 bagi 1, jawapan dia tetap sama. Iaitu 12 minit. Jadi 1/5 jam ni, 1/5 jam ni bila kita tukar kepada minit sebenarnya membawa nilai 12 minit. Okey. Yang ini mana ya? Cikgu nak pergi. Yang C ni, kerja rumah awak diri. Bentar lagi aku kena jawab sendiri C. Tanda dulu C. Buku teks muka surat berapa yang ni? Kita ingat dah muka teks. 133. 133. Ya. Muka surat 133. Kejap lagi awak hanya buat yang C sahaja. C je dulu tanda lagi. Tapi ada lagi lah latihan lain. Okay, kita nak tengok nombor 2. Nombor 2, kita nak memahami kalau dia bagi gambar rajah permukaan jam. Kita tengok yang A dulu. Yang A, kalau awak ingat, yang ini, dia bahagi kepada berapa bahagian ni? Ada berapa gear ni? 1, 2, betul? Betul. Jadi yang sebenarnya ini adalah mewakili pecahan 1/2. Separuh, setengah. Okay, kalau kita ayat cikgu, setengah jam tu berapa minit sama dengan dia? Satu per 2 jam ni sama dengan setengah jam. Kalau setengah jam berapa minit? Tengok daripada yang ini, masa dia ni, J ni, dia pusing, siapa dia berhenti nombor ni? Kalau berhenti di nombor 6, berapa minit sebenarnya? 20. 30. 30. Setengah jam tu sebenarnya 30 minit. 30 minit. Kalau cikgu tanya nanti, kalau siapa-siapa tanya pun awak boleh boyak. Berapakah 1/2 jam? 1/2 jam tu separuh daripada muka jam. Separuh daripada muka jam, dia akan pusing sampai nombor 6 je. Kalau separuh ataupun setengah jam, dia adalah nilai 30 minit. 30 minit kena ingat. Dia tak ketukar dah. Okey, yang ini tengok muka jam. Muka jam ni dia bahagikan kepada berapa bahagian? Ada berapa bahagian dia? 1, 2, 3, 4. Apakah pecahan dia? 4. Pecahan kawasan yang berlorek. Okey, dia ada semua sekali ada 4 bahagian. Yang berlorek dia berapa gear dia lorek? 1. 1. Di muka jam yang ini sebenarnya adalah 1/4 jam. Kalau 1/4 jam berapa minit ni? Dia pusing sampai nombor 3 je.
15. 15 minit. Okey, cikgu tinggalkan awak C. C awak kena buat 2 minit dari sekarang. C. Tak payah lukis jam deh. Terus bagi jawapan cikgu. Nah, mungkin you pergi duduk lukis jam, lama pula cikgu nunggu. Awak ayat terus jawapan. 2 minit cikgu bagi. $45 minit. Okay, very good. 45 minit. Pecahan dia? Apa pecahan jam dia? 3/4. Apa? Dengar tu. 1/4. Yes. Siapa dia ada bunyi 1/4 tu salah. 3/4. Awak kena tengok bahagian yang dia warna. Okay, bahagian yang dia warna ni ada 3 bahagian. Jadi pecahan kawasan berlorek tu sebenarnya adalah 3/4. 3 daripada 4 bahagian. Jadi bila orang tanya dalam pecahan 3/4 jam ni berapa minit awak biar boleh tahu lalu. 45 minit. Laju jawab. Kalau cikgu tanya 1/2 jam ni berapa minit nak jawab berapa? 30 minit. 1/4 jam? 15 minit. 3/4 jam? 45 minit. Cikgu nak bagi soal lagi. 2/4 jam. Berapa minit? Tak ada situ. 2/4 jam. Macam mikir. 30 minit. Yes. Good. 2/4 jam sama dengan 30 minit. Sebab 2/4 sebenarnya sama dengan 1/2. 2/4 ni kan boleh permudahkan. Kita bahagi dengan 2, kita akan dapat jawapan 1/2. Jadi 2/4 jam tu pun samalah juga dengan 30 minit. Okay. Yang itu hari dengan jam. Cikgu nak masuk lagi sikit. Kita nak tukarkan hari kepada jam. Tadi jam kepada minit ya. Kita tengok fakta dia, 1 hari sama dengan 24 jam. Jadi kalau hari nak pergi kepada jam, kita kena darab dengan 24. Jangan tukar. Tadi kita darab dengan 60 sebab 1 jam 60 minit. Kalau hari dengan jam, kita darabkan dengan 24 sebab fakta dia 1 hari 24 jam. Okay. Guna cara dia sama je. 1 darab dengan 24. Kemudian pecahan tu kita tariklah per tu panjang sikit. Perkan dengan 3. Okay, kita tengok keseluruhan dia ni. Kita tengok keseluruhan dia. 1 boleh tak dibahagi dengan 3? 1 boleh bahagi dengan 3? Tak boleh. Jadi kita kena ambil, kita kena tengok 24 pula. 24 boleh tak bahagi dengan 3? Ada tak 24 dalam sifar 3? Ada. Ada tak 24 bahagi dengan 3? Ada. Okey, kalau 24 bahagi dengan 3, berapa? 8 darab 3. Yes. Jadi 24 ni bila kita bahagi dengan 3, kita akan dapat 8. Okey, cantik. Sebab tidak ada baki. Kalau tak ada baki maksudnya cikgu kata boleh guna terus. Mansuhkan dia. Bila tak ada baki automatik yang bawah ini akan jadi 1. Kita potong dan kita gantikan dengan 1. Dan kita ambil jawapan yang kita dapat itu 8. Kita potong 24 ni. Gantikan dengan nombor baru 8 yang kita dapat tadi. Jadi yang tinggal yang ini je. Kita selesaikan daripada hadapan. 1 darab 8. Berapa? 8. 8 bahagi dengan 1. Tak yalah tengok sebab dia dah per dengan 1. 8 bahagi 1 tetap juga akan dapat 8. Jadi 8 apa? Kena tulis unit dia jam. Okay. Jadi sebenarnya 1/3 hari ni sama dengan berapa jam? 8 jam. 8 jam. Okey, kita tengok contoh yang kedua.
Okay, contoh yang kedua ni cikgu nak guna cara nombor 1 deh. Sebab awak kata cara 1 lagi senang. Jadi kita guna cara 1 lah. Okay, kalau cara 1, kita tahu darab tambah. Okay. Dari bawah ke atas. Okay, untuk tak sebagi awak tukar, awak tulis siap-siap bawah dia. Bawah dia adalah nombor 8. Kemudian kita kena ingat hari nak pergi pada jam, kita akan darab dengan 24. Tulis siap-siap darab 24. Lalu ni kita nak cari nombor yang di sini. Kita nak kena kira sikit. Okay, 8 darab dulu dengan ni. 8 darab 6 berapa? 48. Okay, 48. Kita tulis dulu tepi ni. Takut kita tak ingat. Okay. 48 ni jangan berhenti lagi. 48 tambah dengan 1. Cuba congok tu. 48 tambah 1 jadi berapa? 49. Ya. Pun tulislah. Kita dapat 49 rupanya dalam kotak ni. Belum lagi boleh diselesaikan. Jadi, dengan kebijaksanaan awak kena berfikir. Sama ada 49 ini ada tak dalam sifil 8? Ada ke 49 sifil 8? Ada ke tak? Ada tak? Boleh ke 49 bagi 8? Okey. Tak ada. Baru kita tengok pula nombor yang kedua iaitu 24. 24 ada tak dalam sifil 8? Kita nak mati dia ni. Kita nak potong dia. Ada. Okey. Kalau 24 kita nak bahagi dengan 8. Kita akan dapat berapa? 24 kita nak bahagikan dengan 8. Kita akan dapat berapa ya? 3. Yes. Very good. 3. 3 ni ada baki tak? Tak ada kan? Sebab cukup-cukup ada 24 dari sifil 8. Jadi bila tak ada baki cikgu kata, bila cikgu kata tak ada baki automatik bawah ni boleh potong. Jadikan dia 1. Dan 24 ni kena ganti dengan jawapan yang awak dapat iaitu 3. Awak dapat 3 tadi, awak gantikan dengan 3. Okay, sekarang kita nak tengok nombor apa lagi yang tinggal untuk kita selesaikan. Nombor yang tertinggal sekarang adalah 49. 49 kita kena darab dengan 3. Yang ini kena kira lah sikit dalam bentuk lazim. Awak pun kira lah alik tepi. Okay, 49 kita darab dengan 3. Okay, cuba kira ke cikgu. 49 darab 3 dapat berapa? $147. Siapa tu suara tu? Mendayu-dayu. Very good. Siapa tu? Okay, 49 darab 3 kita akan dapat 147. Jadi 147 jam jawapan dia. Kenapa cikgu tu ambil 147 ni bahagi dengan 1? Tak payahlah. Sebab kita tahu apa-apa nombor kalau bahagi dengan 1 tetap juga akan dapat nombor tu semula. Betul? Betul. Melainkan nanti tiba-tiba awak kira bawah ni bukan 1, 5. Kalau 5 awak tak boleh selesai lagi. Awak kena ambil pula 147 tu. Cikgu tunjuk tepi ni pula. 147 tu kena bahagi pula dengan 5. Sekiranya bawah ni bukan nombor 1. Jangan tu sebab cikgu kata tak payah bahagi. Time ada 5 apa tak bahagi. Tinggal gitu. Tak boleh. Kita tinggal tadi sebab nombor di bawah ini 1. Kalau selain daripada nombor 1, dia akan kena bahagi. Jelas itu? Jelas ke tidak? Jelas. Tak, my dear? Jelas. Okay, jelas. Very good. Okay, kalau jelas, cikgu tinggalkan awak dalam masa 2 minit. Selesaikan yang ini. Kena ingat, nak tukar dari hari ke jam adalah darab dengan berapa? Jangan tukar ni. Tadi jam ke minit. Darab dengan berapa ni? Darab berapa yang? 24.
24. Okey, cikgu nak suruh awak kira sekarang yang ini. Kira. Jadilah cikgu nak tunggu jawapan. Tukar dulu pada pecahan tak wajar. Berapa pecahan tak wajar dia? Mana hilang guna pen? Pecahan tidak wajar. Apakah pecahan tidak wajar ini? Tubik dah pecahan tidak wajar awak ni. Okay, very good. 15/4. Okay, 15/4. Terus tulis sini darat 24. Cuba selesaikan. Dapat selesai tak? Perhatikan siapa yang boleh bahagi dengan Pak. Macam mana tu? Senyap tu? Tubik ke jawapan? Dapat tak jawapan awak? Apa jawapan dia? Senyap tu. Kusyuk molek kira tu. Macam mana ni? Beres? Tubik ke tak jawapan tu? Senyap je. Dah? Dah kau? Awak senyap ni? Hmm? 30 jam? Ya. Bukan 30 ya. Jawapan dia sebenarnya adalah 90. 90 jam lah yang. Macam mana dapat 90? Okay, kita tengok balik sama-sama. Tergerak dah cikgu punya ni. Macam mana dapat 90? Okay, pertama tadi kita dah selesaikan. Kita dah tukar dah jadi pecahan tak wajar. Iaitu 15/4. Okay, 15/4 ni kita akan darat dengan 24. Bila macam ini, cikgu kata kenal pasti nombor berapa yang boleh bahagi dengan nombor yang di bawah. Iaitu nombor di bawah kita sekarang adalah 4. Jadi kalau kita tengok dua nombor di atas ni, kita dapat tahu bahawa 24 ni yang boleh bagi dengan 4. Jadi kita akan ambil
24. Cikgu tunggu sini 24 bahagi dengan 4. Kita akan dapat 6. Tak ada baki. Bila tak ada baki, barulah kita boleh mansuhkan dia. Kita akan tulis sini 1. 24 kita akan ganti dengan 6. Okey. Bila kita ganti dengan 6, yang tinggal sekarang adalah 15. 15 ni awak kena darab dengan 6. 15 ni bila darab dengan 6, awak akan dapat 90. Macam mana yang ada sampai 300 ni? 10 sampai 30. Tu tersilaplah kira tu. Jadi sebenarnya jawapannya 90 jam. Bukan 30 jam dan bukan 360 jam. Jawapan dia adalah 90 jam. Cikgu skip tu 15 darab 6, cikgu congok tu. Kalau awak kan, awak kira lah tepi 15. Darabkan dengan 6. Kita akan dapat 5 darab 6, 30. 6, 1 darab 6, 6. Tambah dengan 3, 9. 90. Iaitu 90 jam. Jangan tinggal unit dia jam. Okey? Boleh? Okey, yang itu tadi kita tukarkan dari hari nak jadi jam. Okey, last. Cikgu nak bagi yang ketiga. Okey, baru 2 lepas. Kita nak tengok yang seterusnya, pertukaran yang melibatkan tahun dengan bulan. Okey, kita tahu 1 tahun sama dengan 12 bulan. Okey, 1 tahun 12 bulan. Awak pun tengok di sini. Okay, cikgu pergi pada contoh yang pertama. Macam mana kita nak tukar tahun pergi bulan? Kita tahu kalau tahun nak pergi pada bulan, kita akan darab. Sebabnya 1 tahun sama dengan 12 bulan. Sama dengan 12 bulan. Jadi tahun nak pergi pada bulan. Tak muat cikgu nulis. Tahun nak pergi pada bulan, kita akan darab dengan 12. Okey, kita nak darab dengan 12. Kalau tadi jam kepada minit, darab dengan 60. Yang kedua tadi, kita tukar daripada hari nak pergi pada jam, kita darab dengan 24. Dan yang ketiga ni, kita nak tukarkan dari tahun nak pergi pada bulan. Kalau tahun pergi pada bulan, ingat balik 1 tahun 12 bulan. Jadi kena darab dengan 12 lah. Jangan silap pilih nombor darab. Okay, jadi kita ambil balik salin semula nombor pecahan kita. 2 darab dengan 12 per dengan 3. Cara dia sama je tadi dengan awak guna. Sekarang kita tengok ada pilihan 2 nombor. 2 dengan 12. Mana satu nombor awak boleh bahagi dengan nombor alik bawah dia ni? Alik bawah dia ni 3. Mana satu? 2 ke 12? 12. Yang boleh bahagi dengan 3. 12. Yes, 12. Okay, kita akan pilih 12. 12 bahagi dengan 3, kita akan dapat berapa? Cikgu tulis tepi 12 bagi 3. Berapa 12 bagi 3? 35. 35? 12 bagi 3 lu. 12 bagi 3? Yes. 4. Okay. Jadi bila kita tahu 4, kita terus yang bawah kita boleh masukkan jadi 1. Yang 12 kita potong, gantikan dengan jawapan kita iaitu 4 nombor baru. Lepas tu kita teruskan langkah yang seterusnya. Macam tadi juga yang tinggal sekarang yang kita nak selesaikan adalah 2. 2 darab dengan 4 berapa? 2 darab 4 bukannya 4. Berapa? 8. Yes, 8. Terus cikgu tulis 8. Jawapan dia sebabnya yang bawah ni 1. Bila nombor 1, tak apalah, kita tak payah buat per dengan 1. Kalau nombor lain je baru, kita kena kira lagi. Jadi jawapan dia terus kita dapat iaitu berapa bulan? 8 bulan. Kalau orang mengandung berapa bulan? 9 bulan. Oh, pandai. Okey, kita tengok contoh B. B. Okey, kita nak pergi pada yang B. Macam mana kita nak selesaikan B? Okey, B pun masih lagi kita nak tengok tukarkan antara tahun nak pergi pada bulan. Ingat tadi cikgu kata dah 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi nak pergi pada bulan dia akan darab dengan 12. Okey. Kita guna cara yang sama tadi juga. Konsep yang sama.
Sebab awak nak guna cara satu. Jadi yang ini pun kita akan mula dari bawah ke atas. Darab tambah. Darab tambah. Okey, tukarkan dahulu dia jadi pecahan tidak wajar. Cikgu tulis siap-siap ni. Darab dengan 12. Penyebut dia 6. Tak berubah. Kita nak cari yang ini. Berapa yang dalam kotak tu? 6 darab 5. Apa jawapan dia? 6 darab 5 tambah 1. 31. Yes, 31. Cikgu tukar colour dulu. Okey, 31 kita letak dah ni. Okey, seterusnya kita pergi pada langkah yang cikgu kata pilih nombor yang boleh bahagi dengan nombor di bawah. 31 dengan 12. Boleh nampak lalu nombor mana boleh bagi dengan ni. 12. Yes, 12. Okey, bagikan kepada cikgu. 12 bahagi dengan 6. Apa sebenarnya jawapan dia? 2. Yes, very good. Okay, bila kita bahagi kita tahu dapat 2. Kita mansuhkan dia. 6 ni jadi 1, 12. Kita gantikan dengan jawapan kita yang kita dapat tadi 2. Jadi yang tinggal sekarang kita nak selesai lagi. 31 darab dengan 2. 31 darab 2. Kalau cikgu baca enggak? 62. Berapa? 62 bulan. 62. Yes, very good. Awak boleh congok lah. Buat 31 darab 2 tu kak, kita pun congok lalu lah 31 tambah 31. Tu big lah 62 bulan. Jadi sebenarnya 1/6 tahun ni bersamaan dengan 62 bulan. Okay. Kita tengok yang ini. Yang ini, cikgu bagi masa awak. Boleh cikgu bagi masa 2 minit boleh? Yang C ni. Boleh tak? Senyap ni. Boleh. Okey, cikgu bagi masa 2 minit. Cuba awak buat sendiri pula ini. Darab dengan 12. Jangan tukar. Pekan dengan 3. Cari. Darab tambah. $32 bulan. Wah, siapakah gerangan yang menjawab itu? Yang lain macam mana? Apakah jawapan awak? Seorang dah jawab 3/2 bulan. Yang lain? 9 bulan ke? Siapa bagi cikgu jawapan ni 3/2 bulan ni? Nama siapa? IJ Haji Kamil. Cikgu sama tak ingat tu nama. Khalif ke? Adilia. Adilia. Tukar lah cikgu. Ada tak nak nama pula? Ada tak jawapan selain Adilia? Adilia ada bagi 3/2. Yang lain tubik 3/2 juga ah. Ke yang lain masih lagi mengira?
Nah, macam mana ni? Senyap lah air ni. Okey lah. Tak ada respon ni yang lain. Okey. Jadi betul lah jawapan Adele 32 bulan. Jadi kita tengok dulu macam mana Adele boleh dapat 32 bulan. Okey. Tadi cikgu kata. Siapa dia buka tu? Mikrofon. Siapakah gerangan dia? Siapa tu? Okay, tadi cikgu kata kita kena darat dulu. Okey, 3 darat 2 kita akan dapat. Dapat apa? 6. 6 tambah 2 kita akan dapatlah 8. Jadi antara 8 dengan 12, nombor yang kita boleh masukkan adalah 12. 12 bagi 3, kita akan dapat berapa? Dapat berapa? Kita akan dapat 4. Dan di sini masuk jadi 1, atas jadi 4. Yang tinggal sekarang 8 darat dengan 4. 8 darat 4. Kubik dah jawapan dia 32. Jadi jawapan dia 2/3 tahun. Tukarkan kepada bulan sahaja. Jawapannya adalah 32 bulan. Okey? Boleh tak semua? Boleh. Ayunya suara. Suara siapa yang ayu sangat tu? Okay, jadi latihan untuk awak. Yang cikgu nak suruh buat. Cikgu nak suruh buat muka surat berapa dah tadi? 130 apa? Cikgu tak ingat tu. 100 apa dia ni yang? 33. Muka surat 133. Latihan yang awak perlu buat hanya 1C. Okay, 1C. Yang tu, okay, nombor 2 kita dah buat. Nombor 3, cikgu nak pilih nombor 3 pun 3C. Dan yang nombor 4, cikgu nak pilih 4B. 3 soalan je cikgu nak buat. Boleh? Boleh. Boleh aja. Boleh. Tak boleh, boleh tanya nanti. Adel dia suka tanya. Baguslah Adel. Ya Allah ya Tuhanku. Okay, sebelum kita habis kelas kita ingat semula sepintas lalu macam mana awak nak tukarkan. Kita patah balik ke atas. Atas hari cikgu dah tulis dah. Kat sini. Okay, ingat bila kita dapat jawapan daripada jam nak pergi kepada minit, kita akan darat dengan berapa? Mestilah nak balik 60. Darat dengan 60. Jangan tukar. Kalau dia bagi dalam pecahan tu pecahan hari, dia nak tukar, nak jawapan dalam jam, kita akan darat dengan berapa? 24 jam. Darat dengan 24. Jangan tukar lagi. Kalau pecahan tu dia bagi dalam tahun, kita nak pergi pada bulan, kita akan darat dengan 12 bulan. darat dengan 12. Jadi cikgu harap awak jangan tertukarlah, kena ingat. Jadi setiap kali tu kalau macam tu soalan pecahan, kata ingat tulis dulu 1 jam sama dengan 60 minit. Okey, nak pergi pada minit, kita pun tahu kena darat sebab nombor kecil nak pergi kepada nombor besar. Kita kena pilih operasi yang betul. Jangan tersilap pilih operasi, jangan tersilap pilih nombor. Kalau tersilap, maka silaplah jawapan awak. Okey? Boleh? Boleh. Beres. Jadi siapkan 3 soalan tadi. Dah siap? Kalau nak semak, tolong hantar gambar pada cikgu. Boleh? Boleh. Beres, Boh? Beres, Boh? Beres. Beres. Jangan rebeh. Kalau rebeh susah. Okey. Jumpa lagi nanti. Bye. Assalamualaikum. Ada soalan kan tu? Ada soalan tak? Tak ada dah ni. Bisalah ke? Bye. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama kasih. Thank you cikgu. Bye. Welcome. Bye. Okay, Mazi.
Bye. Bye, jumpa lagi.